Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada warga KUAP. Hari ini saya Nur Akmal binti Haji Yaakob daripada AKPK akan menerangkan sedikit tentang menuju persaraan pada siapa yang bersara, nak akan bersara. Alright, so kita akan teruskan. Saya kata nak tengok senario. So senario semasa tentang bersara ni. Kita ada baca macam-macam lah senario tentang nak bersara ni. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok di sini, ada yang tak bersedia untuk bersara. Ada yang dah bersara pula, ada duit dah tak ada. Hari ni ada duit, besok dah tak ada. Pencen pun setiap bulan dah ada orang kata, Pak kata saya punya tim jodoh tu dah ada. Pencen tu dah ada jodoh. Bukan kita je ada jodoh, duit kita pun ada jodoh. So you tengoklah apa yang kita nak cakap pasal bersaraan. Semua kes-kes yang kita telah jalankan. Dan kita tengok pengenalan dia kata it all starts in your mind. Every little positive thing that you want to do in the mind, the positivity will come to you. All the power that's given to your mind, then the power is back to you. So what kind of persaraan you nak? Adakah you nak maju atau mundur in terms of persaraan? Adakah you ada positif atau negatif? Ada orang dia belum bersara lagi dah stres. Tak tahu dah stres apa. Sebab bila nanti kita tengok kenapa ada orang nak bersara dia stres. Ada orang dia suka bersara. After all the years of working, I dah boleh bersara, dah boleh duduk rumah. Dia tak tahu kalau orang lelaki dia duduk rumah. Jadi what they call that, a man is bila dia bersara tu is a full time job for the wife. Sebab dia tak pernah tengok handphone dia pagi dah keluar, petang balik, tiba-tiba pagi-pagi dah ada. Itu pun menjadi satu masalah juga. Okay? Dan kita kata nak bahagia ke nak sedih apabila kita nak bersara ni. So it's all really up to you. So kita nak tengok kita dah bersedia atau masih ragu-ragu lagi untuk bersara. Alright, then the next one kita tengok apakah tujuan, maklumlah lupa kan, ke arah mana tujuan kita ni nak bersara. Ada orang dah bersara. Dulu saya masa muda-muda ni saya dah beritahu anak saya nak bersara di Florida. Anak saya pun dah nangis dah. Mata dah keluar air mata dah. Mata dah keluar air mata. So dia kata, kenapa mami? Why mami you want to go to Florida? Florida adalah satu tempat yang bersara yang paling bagus. Memang untuk orang bersara je. So saya nak pergi situ lah, tapi tak tahulah. Tengoklah macam mana. So kita tengok. So what is your destination? What is your purpose? Apa tujuan kita bersara? Ada orang dah bersara lah puan. Nak bersara duduk je lah rumah untuk orang kata dulu tak semayang, tak solat betul 5 waktu. Masa bersara baru nak solat. Tu maaf dia batin je lah. Okay. So dia kata I'm retired, not expired. Okay. Just because I'm retired, I'm like people don't know me anymore. Tak ada, you just retired. You're not retired from life. You just retired from your work. Life goes on. Okay. So you must put in the wish list. Now, kita kena, kalau kita nak bersara ni, kalau misalnya isteri kita, kalau orang lelaki lah, dia isteri tak bekerja. Jadi kita nak bersara. So, kita punya wish list tu macam mana? Kita dah ada duit. Misalnya hari kita cerita pasal duit. So, kita wish list tu kita nak pergi haji lah, for example lah, orang Islam. Nak pergi haji, okay, fine. Tapi janganlah lupa isteri sekali tu masukkan sekali dalam wish list ni. Dia nak pergi haji, dia seorang je. Itu susah juga. Dia nak pergi holiday, dia seorang je. Sebab dia yang bekerja. Tak boleh. Sebab isteri pun ada sama bersama kita. Kan anak-anak semua. So, wish list tu bagus. Tapi kita kena tengok sikit dengan apa pendapatan ataupun apa keuangan yang kita ada. Okay? Dan kita tengok lagi. Dan kita kata kadang semua orang tak nak dengar. Kalau kita cakap persaraan, ada orang yang muda-muda ni, ada antara tuan-tuan dan perempuan ni mungkin nak bersara dalam 5 tahun, 10 tahun. Dulu saya mengajar persaraan kepada budak-budak baru masuk universiti. So dia orang tengok dengan saya, terkebir-kebir tengok saya. Dia kata, pensyarah ni gila katnya. Dia kata, saya ni baru masuk universiti. Dah cerita pasal persaraan. Persaraan is very important. The moment you step into a working life, you have to think about persaraan lagi. Okay? Sebab tadi saya dah tunjuk senario semasa. Memang tak cukup. You jangan berangan lah. Memang tak cukup simpanan you. Macam mana you nak simpan? Bila pagi tadi saya dengar, orang kalau muda-muda masuk kerja ni kan, in their 20s, they like to change the world. Wah,
Bukan main lagi nak pergi demonstration. They want to change the world. But when you are in 30s and dah ada anak, they want to change their life. Okay? Bila dah 40 ni, you really have to manage your life and the 50s. So kadang you tak nak dengar, apa orang cerita pun you tak nak dengar. Tapi saya nak cerita pasal, stress a little bit about, if you see this, dia kata, pasal scam. Kalau saya nak cerita pasal scam ni, sampai besok pagi tak habis. Fikir nak cerita pasal scam ni. Okay? Especially kalau orang yang ada pension ni, I'm sure pegawai-pegawai sport ni boleh cerita dengan you macam mana orang yang terkena scam. Ini scam ni melibatkan orang pension. Dia kata ada ustaz yang mengaku ustaz lah. Dia mengaku ustaz, dia ada buat program. Kalau tuan-tuan dan perempuan ingat masa ada hotel dekat Mekah, apa dia panggil? Mekah scam, I call it. Bukan Macau scam, belum lagi. Mekah scam. Dia ni ustaz, dia akan buat, kawan saya pun terkena tu, dia datang jumpa saya cerita. Saya nampak dah tahu scam. Dia kata dia akan buat, dia ambil duit dan dia akan buat hotel di Mekah. So itulah, you contribute to this fund and then they will do the hotel, they buy the hotel and therefore, what they call, kalau ada orang sewa, jadi sewa tu boleh share dengan orang ni. Tapi you cuba you fikir sikit lah, berapa ramai yang akan datang tu, berapa ramai yang datang. Dan kalau banyak sangat, there's only a few rooms dalam dekat Mekah tu yang kita boleh sewa. Yang duit tu yang lain tu pergi ke mana? So obviously that's a scam. So ada lagi scam yang mengatakan berputih mata kada skim pelaburan kopi. Ini pun melibatkan pejabat awam yang ada pencen. Kopi pun ada scam. Saya pening lah dengan korang yang suka sangat. Itu belum masuk lagi yang bercinta. Kalau lupalah nak tahu slide saya ni pasal orang dia bercinta. Yang umur dah 61, yang RM65, 65 tahun, yang scam bercinta. Tuan-tuan dan perempuan, tak ada orang dalam Facebook, dalam dunia ni yang baru bertulis dalam Facebook, baru 2 hari berkenalan, I love you. Gila ke orang tu agaknya? Tak ada. Jadi janganlah, especially mungkinlah masa kita dah pencen ni kan, kita suami tak ada aja. Jadi kita lonely. Jadi this loneliness ni boleh lead to this lady yang saya baru baca hari tu, 65 tahun, dia kena scam 1.3 million. Terkejut kan? Tapi sebab itu semua saya cakap ni perkara benar. Jadi tuan-tuan dan puan, janganlah apabila dah dapat duit ni, janganlah terkena scam. Kalau nak tahu lebih lagi tentang scam ni, tolonglah telefon bank, boleh cari dalam website Bank Negara Malaysia ataupun di SC, Securities Commission, ataupun bolehlah berbincang dengan EKPK. Alright? So nanti kita cakap pasal duit, nanti kita cakap pasal scam. Dan kita kata, sudah ke bersedia untuk bersara ni, tuan-tuan dan perempuan ni. So kita kata yang pertama tu, kita tinggal. Apa tinggal? Apa yang ditinggalkan? Semua orang tak nak bersara. Kenapa? Sebab yang pertama, dia ada pangkat, pekerjaan, kawan-kawan ramai. Kalau kita tengok ramai, banyak faedahnya. Ada driver, ada boleh macam-macam lah. Itu yang nak kena tinggalkan dengan kalau kita bersara. Jadi ego kita tu terlebihlah tentang nak bersara ni. Dan kemudian ni kita kata masih, tapi tak payahlah pening-peningkan kepala, sebab yang masih ada apa? Nyawa. Kita alhamdulillah kita ada nyawa lagi. Walaupun kita dah nak 60, 61 ataupun 56 for example nak bersara, yang mustahak ni kita ada nyawa. Kita ada keluarga, insya-Allah. Kita ada pilihan untuk buat segala-galanya. So janganlah kalau tak bersedia pun kena bersedia jugalah tentang apabila bersara. Tapi tak apa, jangan susah hati nanti apabila kita bercakap tentang kewangan dan lebih tentang persediaan bagaimana untuk bersara. Dan apa matlamat kita? Matlamat kita tadi saya dah bincang tadi, tapi kita tengok lagi sekali. Cuba tuan-tuan dan perempuan tulis. Ambil seminit, sejenak, sekejap, fikir apa dia matlamat kita. Yang ke masa pendek, yang ke masa panjang kita. Tapi ini tentang persaraan. Okay? Kita kalau matlamat, dia selalu banyak buat matlamat. Orang muda lah selalu buat matlamat. Nak dapat jadi manager, nak jadi
nak dapat gaji yang besar, nak anak pun nak 4, nak pergi haji dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah ada matlamat keuangan. Semua matlamat yang fizikal, happiness dia orang kata. Tapi and then kita ada yang berfikir nak jadi pengarah lah, gaji dan sebagainya. So itu semua kita punya matlamat, which is good. Tapi what about kitanya matlamat keuangan kita? So everything yang kita fikir tentang matlamat ni memerlukan keuangan. Alright. So sekarang kita nak cerita pasal apakah tujuan, apa dia halangan dia. Ini dia lah kalau dah bersara tu umur dia mungkin lah dah tua sikit. Tapi ada juga saya pernah jumpa seorang lelaki, dia bawa Grab dan dia umur dia baru 45 tahun. So tanya, saya memang kalau masuk Grab ke apa, tanya, so adik ni bawa Grab berapa lama? So dia kata, saya dah bersara puan. Kata, kau biar betul 45 tahun dah bersara. Tapi dia dah plan dah. Dia nak bersara 45. Jadi dia dah buat financial plan dia dah. So dia dah beritahu saya apa financial plan dia. By 45, dia dah ada rumah yang fully paid. Very good young man. And then anak dia pula yang nak sekolah baru seorang saja yang masih sekolah, yang lain semua dah kerja. 45 tahun. Mungkin dia kahwin muda lah tu. Okay. So kita tengok kan semua kalau kita tengok impian kita tu, impian kita ni macam-macam. Dan kadang-kadang impian kita tu memanglah kita kata nak menuju kepada destinasi persaraan yang memberi kebahagiaan pada kita. Tapi kita kadang-kadang banyaknya halangan. Halangan seperti apa? Nak bersara, tapi minum kopi Starbucks tak berhenti-berhenti. Minum kopi berjenama tak berhenti-berhenti. Nak beli kereta, memang mahal-mahal. Boleh beli kereta, tapi mengikut kemampuan. Okay? Kemampuan untuk membayar balik. Alright. So kita ada macam-macam. Itu nak bersara. Macam kita dah lama tak jumpa keluarga ni. Tapi bila nak bersara tu, keluarga pula ramai pula yang datang. Yang ada kawan-kawan pula yang datang. Kawan-kawan cerita pasal bisnes pula. Yang saya pun tak faham. Saya ada satu kes dulu. Seorang lelaki ni, dia kerja dengan Kementerian Kesihatan lah. Jadi kerja dia ialah untuk tengok ubat-ubatan. Okay, fine. Jadi apabila dia bersara, you tahu dia buat bisnes. Memang lelaki memang suka bisnes. Okay. Dia orang lelaki, dia lepas bersara nak buat apa? Bisnes. Okay. Then, so lelaki ni dia pun buat bisnes. You tahu dia buat bisnes apa? Dia buat bisnes buat tiles. Tiles apa? Tak apalah, pasang-pasang tiles tu rumah tu. So saya kata, dan dia ada masalah. So saya kata, kenapa tuan ambil perniagaan tiles? Because tuan tak tahu macam mana nak susun-susun tiles. Ni bisnes tiles, tuan tak tahu. Itulah puan, dia kata saya ikutkan kawan saya tu. Jadi, tetapi baru 2 tahun dah tak ada dah bisnes tu. Jadi saya kata, kenapalah tuan tak buat farmasi ke, buat ubat-ubatan. You must do something that you are passionate about or something that you have knowledge about. Jangan bila nak buat bisnes, jangan buat benda-benda yang you tak faham. Okay? So itulah kita. So kita ada banyak halangan. Jadi kalau kita boleh menjadikan halangan itu sebagai positif, something positif, so that kita boleh menuju kepada persaraan yang orang kata persaraan 5 bintang. Alright. So jangan kita tu memanglah banyak penipuan dan sebagainya. So kita tengok ini profil orang nak bersara 50. Tak kisahlah 50 ke 55 ke 60 ke, macam itulah lebih kurang. So kita tengok bila 50 tu, you tengok kan, nampak macam dia tersepit kan. Tersepit tu namanya sandwich generation. Iaitu dia suami isteri, dia ada anak. Apa lagi yang dia ada? Dia ada mak bapak dia. Jadi mak bapak dia belah sini, anak-anak dia belah sini. Jadi dia namanya sandwich generation. So sandwich generation ni memanglah kadang-kadang susah. Kadang-kadang kita kena pilih antara nak memberi anak duit untuk beli buku ataupun nak membayar ayah kita nak pergi klinik. Mana satu? So these are some of the dilemma in making decisions for those people yang ada ibu bapa. Saya pun masih
masih cemburu kadang-kadang melihat ada orang yang masih walaupun sudah berumur 60 tahun macam saya 60 tahun, dan ada sahabat-sahabat saya yang ada ibu apa lagi, ibu lah, ada ibu atau bapa one, dan of course ada anak dan ada cucu. So saya rasa memang mereka tertekan because they still, ibu bapa mereka memulakan satu penjagaan yang amat rumit dan juga untuk anak-anak mereka. Okay, so kadang-kadang kita ni profile sandwich generation, sometimes kita ada golden handshake. Sebab pejabat awam saya tahu mereka mendapat gratuity, dapat duit daripada kerajaan sebelum pencen mereka dijalankan, dan ada juga rumah. Tapi saya tak nak lah tuan-tuan dan perempuan, bila dapat gratuity dah ada rumah baru dan sewaktu dengannya. Jadi rumah tu tadi dah ada orang dalam tu, jadi faham-faham lah maksud saya. Besok pergi sekolah, orang tanya sekolah rendah, oh cucu ke ni? Bukan, anak. Faham-faham je lah. Okay, so kita kata apabila kita bersara, sometimes like I said, I just want to emphasize the psychology of bersaraan ini. Kita ada banyak buat research, kadang-kadang orang tak bersedia ni sampai dia mental sikit. Okay, so kita kena, dan apabila kita bersara ni, kalau orang perempuan ni, orang lelaki pun ada, orang perempuan ni bersara ni ada menopause. Maaf lah saya kena beritahu sikit. Dan orang lelaki pun ada juga adanya menopause dia. Jadi dia lambat sikit. Jadi perempuan tu dia, apabila berlakunya gitu, dia emosi dia amat, orang kata berkecamuk sikit. The psychology of it. Jadi kadang-kadang bergaduh. Ada juga yang umur-umur dah 50, hampir 60 yang bercerai. Okay, so cases like that, for example, kami ada case, dia ni dah bersara. Okay, suami dia bersara, first day bersara, the next day tu dia dah bergaduh dengan suami isteri dia. Kenapa? Sebab selama 40 tahun dia ada rumah tu, dia punya pokok bunga tu ada kat tepi tu. Okay, tetapi bila dia bersara, dia tengok, kenapa pokok bunga ni ada kat sini? Dia pun alih pokok bunga tadi. Jadi isteri dia tanya, kenapa you alihkan pokok bunga ni? Dah 40 tahun dah pokok bunga tu ada kat situ. Dia kata dia tak suka pokok bunga tu kat situ. All because dia baru bersara, baru dia perasan pokok bunga tu. It can lead to a lot of what they call that, family disharmony. Dan kita kata, tapi apabila kita bersara, ada juga bil tu masih ada lagi. Bil telefon, bil elektrik, bil air, bil pinjaman yang kita ada. Apa pinjaman yang kita masih ada apabila kita bersara, okay? Ataupun pinjaman, ataupun ada orang nak pinjam dan sebagainya. All these things you need to know apabila menuju ke bersaraan. Then of course saya kata tadi ada dia punya hutang, pinjaman yang masih ada. So masa itulah masa kita tengah pening-pening, apabila nak menuju ke bersaraan tu, ada pula orang cerita pasal, oh you masuk Facebook lah, you dapat duit lah, oh you buat duduk rumah je tak apa, dan you isi borang-borang ni boleh dapat 3,000 sebulannya. Aduh, selalu kita kata when it's too good to be true, it probably is. So janganlah termakan dengan kata-kata manis gitu ya. Alright. Dan kita kata perancangan keuangan. Baru kita masuk pada perancangan keuangan. Saya nak tanya tuan-tuan, cuba fikir sikit. Apa yang tuan-tuan dan perempuan dapat apabila bersara? Of course lah, you kata pencen. Tapi most importantly, you also dapat one lump sum, which is gratuity. Now, saya nak cerita sikit pasal gratuity ni. Kami ada banyak case di AKPK di mana mereka telah menggunakan duit gratuity itu. Misalnya, you nak bersara lagi 5 tahun, you dah tahu dah, iaitu you akan dapat gratuity 30,000 misalnya, walaupun sikit, tak apa, 30,000. So jadi you kata, lagi 5 tahun, I nakkan duit tu 30,000 tu, I tak nak lagi 5 tahun, I nak sekarang. Pandailah dia kan, dia nak sekarang juga. So tak apa, dia kata, so what do they do? So dia pergi ke sebuah bank, ada bank di sana, di luar sana yang akan memberi you pinjaman 30,000 on your gratuity. Alright. So bila dia dapat duit 30,000 tadi, dia pun okey lah, dia joli semua, dia buat pinjaman.
Dan 5 tahun kemudian bila dia dapat duit tu, dia pun bagilah bank. Nah, saya punya mungkinlah dia dapat lebih, so dia kata nak hutang saya 30,000 saya bayar. Lepas tu dia buat terkejut pula. Bank tu kata pinjaman dia lah 30,000, pinjaman tuan bukan 30,000. Macam mana pula? Kadang-kadang kita ni terlupa, tu bukan duit kita yang pinjam, duit dia. Duit dia mesti ada faedah dia, ada dividen yang dia nak charge kat you, keuntungan yang dia nak charge kat you. Jadi lebih daripada 30,000. Itu yang apabila dah tak boleh bayar akan masuk ke program kami, sebab dah tak boleh buat pembayaran, kena restructure. Okay, so saya juga nak bagi bukanlah amaran, saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, kami ada kes di mana dua bank terbesar di Malaysia telah membuat satu siasatan, iaitu pada akhir ada satu masa kami buat siasatan, pada akhir bulan dia akan nampak seorang akan pergi kepada bank ATM dan dia akan bawa kad, banyak-banyak kad. Kalau tuan-tuan dan faham lah. Dia pun ambil pergi duduk situ dan dia keluarkan duit picit-picit. Dia tahulah number, adalah dalam 20 kad misalnya. So dia keluarkan duit. Tapi itu kita faham. Kita tahulah, kita pun dah marah berapa banyak kali pun susah. So kita kata okey, jangan kita tak kisah sangat, tapi yang kita agak cemas apabila orang ini yang mengeluarkan duit tadi sedang memegang berpuluh-puluh kad pesara. Apa maksudnya? Maksudnya orang pesara tadi telah meminjam kepada budak ni, the whole organisation yang ini, apabila sudah bersara, sebab kad pesara dia adalah dipegang oleh kumpulan ini. Jadi itu amatlah menyedihkan. Okey, mari kita berbalik pula kepada perancangan keuangan. Kita mengapa perlu kita mengurus keuangan apabila kita akan bersara? Yang pertama, obvious lah, ada empat fakta dia. Kita tengok, saya akan kupas satu persatu secara ringkas. Iaitu yang pertama, pendapatan dah terhad, dah bersara, dah tak kerja, jadi pendapatan terhad. Dan you ada pension, you berapa jumlah pension sekarang? Saya rasa between 60% to 70%, or maybe between 50 to 70% of pendapatan. So sudah terhad. Okay. Yang kedua, kita kata tekanan kos hidup. Nanti kita akan bincang. Yang ketiga ialah dana yang ideal. What is the ideal amount kalau kita nak bersara? There's no magical number there. Dan juga kita tengok dalam harta peninggalan kita. Nak ke tidak tinggal harta peninggalan. So, sumber pendapatan terhad yang pertama, kita kata. Dan pension. Pension tak cukup. Selama ni kita ada banyak duit. Kita 100% duit gaji. Sekarang hanya 60%. Dan kita kata terpaksa pula bergantung kepada simpanan. Itu kalau ada simpanan. Cuba kita tengok kes hari tu ada COVID-19. Ada banyak research yang kami telah jalankan. Jadi ada moratorium. Jadi saya mengatakan kepada sahabat-sahabat saya, iaitu sesiapa yang akan bersara, janganlah mengambil moratorium ni. Sebab kita dah nak bersara. You nak ambil moratorium ni buat apa? You only going to lengthen the tenure of the loan, tetapi you dah bersara lagi 2-3 bulan. So it's not a good plan. Dan kita pula tak ada pendapatan lain. Jadi saya kata memang dah terhad. Kalau itu je, tapi kita punya pembelanjaan masih banyak. For example, kita pendapatan terhad, tapi kita ada lagi anak yang belum kahwin. Itu kami ada buat kursus dengan jusa-jusa. Dapat jawab. Saya minta maaf lah dengan jusa-jusa ni. Pada waktu yang saya memberi ceramah tu, ada semua datuk. Yang paling lower sekali datuk. Yang lain semua Tan Sri dan sebagainya. Jadi dia mengatakan, tak apa puan, kami ada gratuity, betul. Tapi saya tanya, Tan Sri punya anak berapa yang belum kahwin? Ada 3 lagi. Lelaki perempuan? Perempuan, dia kata. Oh, kalau Tan Sri lah tu dapat 300,000 lah misalnya, anak perempuan 3 belum kahwin, saya rasa tak cukup tu. Jadi kalau kita dah berpangkat ni, kadang-kadang takkan kita nak panggil orang yang you know, yang mestilah dan mestilah yang tinggi juga. Tapi mungkin bagus juga kalau buat perkahwinan masa COVID ni.
Jadi saya dengar kalau buat perkahwinan masa COVID ni murah. Kan? Murah. Jadi baguslah, mungkinlah waktu yang terbaik untuk menjalankan kahwin. Tapi ada pula anak tak ada anak tapi tak nak kahwin. Macam mana? Masa COVID ni kita bagi chance dia nak kahwin, dia tak nak pula. Susah betul. Jadi kita kata sumber pendapatan kita pun terhad. Kalau ada insurance, that's it. Insurance dapat duit, tapi that's it. Okay? Tapi tuan-tuan dan puan mesti ingat, di Malaysia ada masalah. Ada dua masalah. Yang pertama, apa bersara ni? Yang pertama, hidup lama sangat. Bila bekerja 20 tahun bekerja, 30 tahun lah. Hidup lagi 30 tahun. Macam mana? Siapa nak sara kita ni? Alah, ada pencen. Hei, saya pun heran. Saya pun tak tahulah macam mana kerajaan boleh bayar ni. Kita berdoa lah kita dapat lagi pencen ni, okey? Dan apabila kita bersara ni pula, masa bekerja tu tak pula sakit, tak pernah boleh action pula, tak pernah guna duit, tak pernah MC, tak pernah pergi klinik dan sebagainya. Tapi bila bersara, hari ni cakap, bye-bye nak bersara ni. Oh, besok sakit belakang, pergi doktor. Oh, kencing manis pula. Darah tinggi pula. Macam mana? Kita pun tak apalah kita boleh dapat pergi klinik kerajaan. Tapi klinik kerajaan ni bukan kita nak cakap apa-apa. Kita tak pernah jumpa doktor. Kita pergi klinik kerajaan ni kita jumpa apa? Medical officer je. Doktor tak pernah jumpa. Berdegit-degit kalau nak pergi IJN tu, walaupun kaki tangan kerajaan boleh dapat diskaun dan sebagainya, subsidi ke, tapi susah. Jadi itulah kita kata pendapatan kita agak terhad. Okay. Oh, yang kedua, tadi saya kata ada dua kan. Yang kedua pula, itu sakit. Yang kedua pula, kalau hidup ni lama sangat, yang perempuan ni hidup lama lagi. 4 atau 5 tahun lebih daripada yang lelaki. Itu yang susah tu saya nak kata. Jadi orang lelaki ni, saya minta lah orang lelaki ni, apabila dah bersara ni, you must make sure that semua dah teratur. Sebab you akan pergi dulu. Jangan marah dengan saya. You akan pergi dulu, yang tinggal tu isteri. Jadi isteri tu jagalah betul-betul. Anak-anak tu jaga betul-betul. Okay? Yang ingat you je. Yang kedua dia kata, berapa perlu? What is the magic number? Berapa pula kita perlukan untuk bersara? So, untuk menjana kita punya pendapatan. Kalau tak ada pendapatan, berapa yang kita nak bersara? Apa yang kita jawab? Saya tekanan kos sara hidup. Saya malas nak cerita pasal kos sara hidup. Mana? Tolong beritahu saya, mana ada harga barangan yang turun? Daripada saya kecil sampai ke besar, harga ayam tak pernah turun. Naik aja. Tak ada. Saya tak pernah dengar harga tu. Yang turun apa dia? Yang turun hujan dan air mata. Okay, yang lain tak ada. So, kos sara hidup. So, masa itulah kita nak, tapi kita dah bersara, kita dah nak makan apa lagi? Takkan nak baju lip-lap lagi, berapa banyak lip-lap baju nak beli? Tak payah. Pakai je apa yang ada. Tapi takut juga bila bersara nanti kan, daripada size M jadi XL. Jadi tak bolehlah, kena jaga kesihatan. Okay? So kita kata, dan tekanan kos hidup ni lagi anak. Tadi saya dah kata, tadi dia pergi sekolah, hantar anak budak kecil. Orang kata cucu, bukan, dia kata anak. Itu padan muka lah kan. Jangan marah, takut ada orang marah. Jadi dia ada anak dia yang masih kecil ni, masih lagi masih sekolah. Nanti orang lelaki marah saya. Nanti dia kata, itu rezeki puan. Yalah, rezeki lah, starting korang lah. Okay, so ada lagi. Kadang-kadang kita dah bersara, kita memanglah ada pencen. Ada pula anak-anak kita yang minta duit dengan kita, nak suruh kita buat pinjaman sebab dia nak beli kereta. Kami ada banyak kes yang kadang-kadang kita sayang anak ni, kita kena jaga-jaga sikit lah. Janganlah tuan-tuan dan perempuan pencen ni, kalau boleh jangan beritahu lah, jangan gratuity ni kan. Jangan beritahu anak-anak lah, jangan beritahu siapa-siapa. Duit ni untuk tuan-tuan dan perempuan, sebab tuan-tuan dan perempuan ni akan hidup lebih lama. Jadi jangan nyusahkan anak dan sebagainya. Jangan bagi kat diorang, Kalau nak bagi pun bagi hadiah sikit saja. Okay? Kalau dia nak beli rumah, you bagilah. Kalau dia nak deposit 30,000, you bagi je lah 1,000, cukup. Okay? Kalau orang nak pinjam pun bagilah. Buat pinjaman yang you rasa memang tak dapat duit lah balik. Tak dapat balik duit tu lah, bagilah pinjaman. Susah nak cakap. Kadang terlampau baik hati. Sebab ingat hidup lama lagi. So kita ada gaya hidup. Dah cukup lah main golf tadi.
Dah masa bekerja dah main golf, dah bersara, bolehlah main golf. Tapi janganlah selalu sangat. Bukannya free, mahal golf tu. Tapi kalau duit main lah, malah cakap. Okay, what is the ideal? Dana yang ideal berapa? Tak tahu. Berapa ya puan saya nak untuk bersara ni memang susah. Dulu saya ada buat calculation. Untuk saya bersara lah masa saya muda-muda dulu. Saya dah buat calculation, if I were to retire and live another 20 years, I would have to have 1.2 million. Dia ingat apa? 1.2 million rupiah ke? Tak 1.2 million ringgit. Itu pun tak tahu, itu kalau sihat. Kalau dah terpelekat pula masa bersara macam mana? Insurans pun dah tak ada. Malah, itulah. So kita nak tengok berapa pula tanggungan kita. Kalau kita ada anak yang OKU, takkan kita nak biarkan dia macam tu? Kita pun mesti ada tanggungan. Jadi sesiapa yang masih belum bersara ni, fikirlah benda-benda macam ni. Okay? Dan by logiknya lah, kita tengoklah by logiknya berapa yang kita nak buat ni, kami ada bagi contoh tu. Very simple example. Saya kena pusing tadi. Okay. Dia kata kita nak 3,000 sebulan. Kalau 3,000 sebulan, kalau misalnya ni kita hidup lagi 20 tahun, so you kali 12 bulan, 20 tahun, you need about 720,000 ringgit per month. Ideal dana. Bahasa kita, so kalau tuan-tuan dan perempuan dah ada nak memerlukan 3,000, tengoklah pension berapa. Kalau alhamdulillah ada pension tak apalah kan. Tapi pension pun like I said, because of the cost of living, mungkin tak cukup. Yang you dapat setiap bulan 3,000 tu pun tak cukup. Tapi ada anak lagi yang masih bertanggung, yang memerlukan pertolongan kita. Saya pun ada satu kes. Ada pakcik tu, dia dah bersara, tapi dia buat pinjaman, dia tak boleh bayar. So, saya kata, kenapa pakcik buat pinjaman lagi? Masa tu lah about 2 or 3 years dia nak bersara. Dia kata, tak tahulah puan, anak saya dah kahwin. Dah keluar rumah lah. Lepas tu, puan dapatlah menantu-hantu dia kata. Dia hantarnya anak saya tu balik. Dan anak saya pula, saya ada cucu, ada 2 OKU. Macam mana? Jadi, nak tak nak, dia pun terpaksa membuat pinjaman personal loan, dia tak boleh bayar. So banyak cases macam ni. So we really have to think about it. Okay, jaga betul-betul. Alright. Dan kita kata harta peninggalan. Nak buat apa you tinggalkan harta peninggalan? You sendiri hidup pun tak senang lagi. Tak payah. Mak bapak saya pun tak ada tinggal harta peninggalan. Apa yang ditinggalkan? Your brain. Anak you nak belajar, you bagi dia belajar. Jauh tinggi mana dia nak belajar tak apa. Sebab itulah yang kita tinggalkan. Tak payah. Ada orang sibuk nak tinggalkan rumah. Rumah 1, anak 8. Macam mana? Nak kena belah? Tak payah. Tak payah tinggalkan harta peninggalan. Okay? Kalau kita tak mampu, tak payah tinggalkan harta peninggalan. Kalau ada pun sikit-sikit, nak tinggalkan tak apa. Especially kalau ada anak, OKU dan sebagainya. Itu kita tinggalkan untuk dia. So, siapa yang nak buat harta wasiat ke apa, silalah jumpa. Jangan jumpa IKPK, jumpa pada agensi-agensi yang tertentu. Okay? Jadi kita tengok halangan dan cabaran. Yang pertama dia kita kata, kita mengekalkan gaya hidup. Mengekalkan gaya hidup ini adalah halangan dia. Kalau kita like I said tadi, masih nak memakai baju lip lap. Masa bersara lah baru nak beli Mercedes. Itu yang saya marah tu. So ada orang cakap, yelah puan masa kerja itu tak merasa. Dah bersara ni baru nak merasa. Susah juga kan. Jadi kalau nak mengekalkan gaya hidup ni adalah antara cabaran-cabaran dan halangan untuk menuju ke destinasi persaraan 5 bintang. Susah. Yang kedua kita kata komitmen yang komitmen tetap yang tinggi. Apa dia? Seperti rumah. Tapi rumah is okay. It's antara interest atau faedah yang paling rendah. So it's okay. Okay, tapi kita ada personal loan, kita ada credit card. Itu amat tinggi. Jadi you have to do something about it. Okay, dan mungkin you boleh datang ke AKPK untuk kami structurekan you punya pinjaman. Alright. Dan kita kata berbelanja kredit, kad kredit lah. So nak pergi holiday, saya pun dah baru dengar cerita pasal ada seorang ni nampak gaya, dia kata dia dah nak bersara dah puan. Nampak gaya, dahsyat dia punya gaya nak pergi holiday sana, holiday sini. Rupanya dia gunakan kad kredit dan tidak boleh membuat pembayaran. Jadi dia nak bayar macam mana?
Itulah dia, pension dia. Nak kena bayar kad kredit. Jadi, kalau boleh, sesiapa yang nak bersara tu, yang masih mempunyai pinjaman yang tinggi, komitmen yang tinggi, datanglah ke AKPK untuk penstrukturan pembayaran. Yang keempat, perbelanjaan luar duga. Inilah dia. COVID-19 ialah antara perbelanjaan yang luar dugaan. Kita tak sangka pun akan berlaku. Kita lah siapa yang terkena sakit tu amatlah kita kasihani kan. Dan ada perbelanjaan misalnya rumah terbakar lah yang dekat kampung dan sebagainya. Kalau kita ingat masa zaman-zaman dulu, masa zaman-zaman saya lah, kalau orang bekerja di Kuala Lumpur, apabila dia bersara di Kuala Lumpur dia sewa, tapi bila dia balik kampung misalnya, bagi contoh di Kelantan misalnya, apabila bersara dia pun balik, dia buat rumah. Dia sebab dia ada tanah, dia buat rumah. Jadi tuan-tuan perempuan ingat dia buat rumah buat pinjaman? Tak, zaman-zaman dulu kalau buat rumah, dia buat rumah cash. Tuan-tuan boleh buat sekarang? Macam mana nak buat rumah cash? Nak balik kampung pun tak ada. Mana ada kampung lagi sekarang? Semua dah bangunan-bangunan je. Ataupun kampung ada 1 ekar tanah, adik-beradik 8. Macam mana? Belah. Ni. Tak boleh. Tak boleh. Okay. So, ada perbelanjaan yang luar dugaan, ataupun anak sakit, you sendiri sakit, ataupun isteri sakit dan sebagainya. Dan kadang kurang ilmu pengetahuan. Kalau nak cerita pasal skim cepat kaya ni, memang lagi satu session by itself aja. Okay, because banyak datang pula yang handsome ke, yang cantik ke, datang cerita pasal skim ni, yang you pun konon-konon masa tu dah nak bersara, dah berumur. Jadi bila orang perempuan tu seronok sangat bercakap dengan you pun seronok juga, terkenalah macam-macam skim. Jadi kalau boleh janganlah terkena dengan skim cepat kaya, okey. Dan kita punya menuju persaraan ni, kita katakan yang pertama yang saya ingin jelaskan ialah melunaskan segala pinjaman. Tadi jadi halangan sebab dia satu pinjaman yang masih banyak lagi. So the first one kita kata melunaskan semua pinjaman kalau boleh. Janganlah ambil pinjaman yang baru. Walau apa pun anak kata ayah ambil lah, ayah ada duit, nanti saya bayar. Macam ni lah, dia tak akan bayar. You je bayar. Jadi kalau you nak bayar, you bayarlah. Tapi saya nak warning lah, jangan terkena dengan benda-benda gini. Okay? Kalau boleh lunaskan segala pinjaman. Kalau pinjaman rumah tinggal satu, it's okay. Kalau dengan kerajaan memang rendah dia punya faedah dia, keuntungan dia. Okay? So kita kata jangan ada hutang yang baru, right? Walaupun orang cakap pun jangan, especially kalau skim cepat kaya, jangan ambil. Yang tadi saya tunjuk tadi memang dia ada buat pinjaman lagi untuk skim cepat kaya ni. Saya malas nak cerita lah. Dan kurangkan perbelanjaan, berbelanja mengikut bajet. Memanglah kita ada banyak cara-cara dia. Jadi sebenarnya masa kita dah bersara tu bukan kita yang belanja, sebenarnya anak-anak yang belanja, kan? Betul tak? Jadi kita yang sibuk nak belanja kat dia orang. Jadi tak boleh lah. Saya pun dah cakap dengan anak saya iaitu apabila mami bersara nanti, some of the bills you have to take over. Because I've given the house is already fully paid, kereta dia pun kita bayar, kan? Jadi there are some bills that you have to pay. So kita punya perbelanjaan kita pun kena cut sikit. Alright? Tak payahlah nak pergi like I said tadi, baju-baju ni semua yang banyak. Kalau tak pergi derma je lah, ataupun jual lah kat bandel ke apa-apa. Buat je lah patut. Okay? Dan amalkan gaya hidup yang sihat. Pergi berjalan. Siapa yang kaki lutut sakit macam saya ni, tak payahlah berjalan jauh, berjalanlah dekat-dekat je kawasan rumah tu. Okay? Tak boleh buat 10 orang, buat 2 orang pun tak apa. Kekalkan gaya hidup yang sihat. Because to be sick is very expensive. Saya malas nak cerita. Saya pun pergi doktor itu, saya bergaduh dengan hospital tu. Dia charges tu very orang kata ridiculous. Ada ke strict gitu, dia charge saya RM14. Itu pun nak bergaduh tu, malas nak cerita. Nanti lain kali lah. So kena gaya hidup yang sihat, makanan yang sihat, exercise dan sebagainya. Dan seterusnya kita kata kalau kita rasa kita actually orang kata 60 is the new 40. Nampak je 60 tapi boleh lompat pagar. Bukan saya lah, orang lain. Jadi kan kalau kita rasa kita sihat lagi, teruskan pekerjaan. Pergilah buat kerja lain. Carilah ilmu lain. Boleh bekerja sihat. Alhamdulillah.
kita kena bersyukur kita masih sihat. Janganlah duduk, memang berapa hari lah you nak duduk rumah. Okeylah, you bersara tu duduk dah paling lama saya rasa seminggu je. You pandang isteri you, isteri pun pandang you, naik muak dah tu. Dah tak. Jadi pergilah bekerja, buatlah perniagaan, belajarlah dengan cari kemahiran baru, orang kata. Okay, carilah kemahiran baru. Alright, so supaya kita masih aktif. Ataupun kita pergi, jangan teruskan bersedekah. Jangan lupa teruskan bersedekah. Pergi masjid kan sebagainya. Buat charity work. That's the most important thing. Kita buat orang tua ni, walaupun kita orang kata dah expired, bukan kita retired, bukan expired. There's a lot of ilmu that we have. Jadi kita boleh share dekat masjid ke kat mana-mana, kita share ilmu kita. Jadi kita bagi bila kita bersedekah, kita tahulah banyak yang banyak pulangan pada kita. Okay? Dan saya kata ini to ponder, kita fikirkan. Dia kata you can't control growing old, but you can control your golden age. Siapa cakap tu? Tak tahu. Sebab you tak pernah dengar orang cakap itu kan, sebab saya yang cakap. You cannot control. You have to grow old. Memang you grow oldnya. But you can control how you want to grow old. Whether you want to be happy macam saya kata tadi, or you want to be sad, or you want to be positive, or you want to be negative about this whole thing. Alright, saya akhiri dengan penceramahan saya ini dengan satu video yang daripada AKPK yang akan saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan. Jadi sebelum tu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak KUAP kerana memanggil AKPK. Ada banyak lagi ilmu yang kami boleh kongsi bersama. Jadi jadi tuan-tuan dan puan, jagalah diri baik-baik. Jaga kesihatan, jaga keuangan, dan saya mengucapkan selamat menuju kepesertaan 5 bintang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.